وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Asal bicara kita nak sambung ni sah gadai bagi ahli tabarruk sahaja. Siapa yang ahli tabarruk, yang mana dia baligh, akil, rasyid, dia tak kena mahjur alaih, bukan majnun. Jadi baligh, akil, dia boleh tasarruf mal. Kita bicara itu. Jadi kalau orang yang bukan malik tam dia, antara kita bicara terdekat ialah mengenai waliul mal, itu kan. Waliul mal, tertib asal kitab waliul mal adalah bapa, datuk, wasi dan hakim. Itu tertib waliul mal. Jadi waliul mal tak boleh menggadaikan harta orang perwalian dia. Itu asal. Illa li daruratin, itu kita bicara dulu dah, melainkan kerana darurat, atau ghibtatin zahiratin, ataupun ada ghibtah zahirah, ataupun kita terjemah itu ghibtah yang mana satu keuntungan yang zahir, nyata. Maksudnya dengan sebab diberikan hutang, masalah hutang satu, masalah gadaian itu. Kalau dijadikan gadaian, tentu dia akan dapat ada satu faedah besar dengan sebab gadaian yang dia buat itu. Yang ni yang kita nak sambung. Jadi fayajuzu lahu ar-rahnu wal irtihan. Maka fayajuzu tu tafriq daripada masalah li daruratin. Maka buat furuk masalah daripada kaedah waliul mal, tak boleh membelanjakan harta daripada siapa perwalian dia, melainkan darurah untuk dijadikan gadaian. Fayajuzul lahu rahnu wal irtihanu, maka pada ketika ada darurah itu haruslah lahu lil wali, faham waliyun ni waliul mal, boleh bagi dia ar-rahnu wal irtihan, boleh gadai dan irtihan. Irtihan ni pegang gadai. Istilah pegang gadai, maksudnya dia beri hutang. Yang ni kita bicara bab hutang dulu tak? Kita waliul mal tu boleh bagi hutang, dengan sebab dia bagi hutang tu orang akan bagi barang gadaian kat dia. Itulah irtihan kan. Dia jadi murtahin. Kalau yarhana ni dia gadai, maksudnya dia ada hutang satu, lepas tu untuk menjamin satu hutang tu dia gunakan harta orang perwalian dia. Misalnya anak yatim, misalnya tak ada ayah, sekarang wali dia qadi misalnya. Yang kita bicara qadi lah antara yang boleh mentasarrufkan harta kerana ada darurah macam ni. Dia boleh jadikan siapa harta perwalian itu sebagai gadai di atas jaminan satu hutang yang untuk memastikan dia dibayar tu, dia buat gadai itu. Itu asal isu kita. Jadi dua pihak tersebut, siapa yang jadi waliul mal, dia tak boleh tasarruf semata-mata, bahkan terhenti keharusan untuk menggadai ataupun memegang gadaian. Dengan mana dia bagi hutang, lepas tu orang gadai hutang daripada harta perwalian itu, dia ambil gadai dengan sebab ghibtah zahirah ni. Jadi contoh, ka'an yarhana ala ma yaqtaridu li hajatil mu'nati liyuwaffiya mimma yantaziru minal ghillati au hululid daini. Yang ni masalah contoh dia gadai. Seperti bahawa menggadai seseorang, faham ni waliul mal, dia gadai ni ala ma yuktaradu ataupun ala ma yaktaridu, barang yang berhutang ia wali.
yang berhutang ni wali. Contoh saya lah. Pun tak lagi contoh. Katalah saya hakim ni kan. Pasal nak cerita waliul mal ni, kita cerita waliul mal ni masalah. Untuk kita belajar ni bukan belajar masalah individu, masalah negara ni. Masalah pentadbiran negara ni. Tahmid dekat kita sebagai bapa. Harta anak kita banyak ni. Anak kita pun orang bagi salam RM10, RM100, RM1000, RM1,000. Anak kita bapa mampu tak bagi. Dia bagi anak kita pula comel, dia minat, suka, jatuh hati. Memang kadang anak kita harta lagi banyak daripada kita. Jangan tak tahu tau. Memang tak beranak ni memang tak tahu lah. Saya kerap kali ambil harta anak, berhutang kat dia, memang tu bayarlah balik kan. Tak faham, diam je. Jadi menggadai ni di atas saya hutang. Hutang saya yang berhutang. Tapi untuk jamin hutang saya, anak saya ni ada emas, ada gold bar, ada dinar, buat apa? Saya jadikan tu sebagai gadaian dia. Yang anak perempuan ni ada rantai emas, ada gelang emas. Sama ada saya beli hadiah harta ke dia ke, ataupun adalah macam-macam hal lah sebab dia dapat kereta tu kan. Jadi pasal apa saya gadaikan? Li hajatil mu'nati, kerana hajat perbelanjaan. Asal makna mu'nah ni belanja. Liyuwaffiya mimma yantaziru minal ghilati, supaya dapat menyempurna ia. Faham tu wali? Dia sempurnakan apa? Mimma yantaziru, daripada barang yang menanti-nanti ia wali. Wali itu contoh saya sedang menantikan sesuatu. Menanti apa ni? Minal ghillati, daripada sesuatu ghillah. Ghillah ni kita pernah jumpa rasa tentang ghillah. Ghillah ni sesuatu hasil bumi. Hasil-hasil tanaman yang kalau saya sebagai saya ni lah, saya buat contoh saya lah. Saya ada ladang, ada tanaman, contoh ladang sawit, kan. Buah memang nak ambil bulan-bulan tu satu hal. Contoh durian lah senang kan. Durian apa? Duri hitam contoh. Tunggu nak luruh je ni. Kalau jual ni sekilo RM200. Contoh. Saya ada 200 pokok. Macam bodoh-bodoh tolak pun takkan tak ada RM10 sekilo. Boleh faham saya cakap apa kan? Jadi hasil bumi saya sedang menanti hak tu. Tapi duit tak ada. Saya hutang. Jadi memang apa yang saya tunggu tu, dengan hutang yang saya ada tu, saya hutang. Nak jamin hutang tu, saya gadaikan harta anak saya sebagai gadaian. Emas dia, silver dia, gold bar dia misalnya. Untuk hutang saya bayar. Dan kat saya ni, saya sedang menanti satu keuntungan besar. Apa dia? Tunggu masa sikit je lagi, sebulan dengan apa, sampai waktu durian ni luruh, macam mana? Memang saya boleh lunaskan hutang ni. Boleh kalau hutang ni, jadi barang gadaian esok lepas tak? Lepas. Tu istilah dia panggil, ada ribtah zahirah. Satu keuntungan yang zahir, nyata. Nyata kan? Kalau saya punya durian pun dah besar-besar, bukan baru nak bunga. Kalau baru nak bunga, belum tentu berapa yang lekat. Ni tunggu nak masak je. Tunggu nak masak, memang ada hak buang buruk. Tapi 100 pokok lah saya ada. Contoh. Itulah panggil ribtah zahirah tu. Zahir lah. Boleh? Faham? Saya buat apa? Tunggu gaji. Boleh juga. Tunggu gaji. Gaji pun ataupun tunggu orang bayar sewa. Rumah sewa banyak ni, 100 buah rumah sewa. Tapi masuk duit awal bulan. Ni tengah bulan duk sengkit, ada masalah apa-apa tau, terpaksa hutang. Hutang dia nak gadai. Gadai, ambil harta anak kita, bapak gadai. Tapi depan memang ada ribtah zahirah. Tahu mana? Orang bayar adik rumah sewa kita. Di rumah sewa ada 100 buah. Satu rumah sewa 1,000. Macam? Ribtah zahirah lah. Memang boleh bayar tak? Jamin tak memang bayar? Boleh, harus. Pasal ada darurah macam tu. Darurah dia bagi sini adalah ribtah zahirah, dengan makna takkan harta tu jadi gadaian selama-lamanya. Bahkan memang atau berdasarkan atas faktor adat dan kebiasaan, ada ribtah zahirah tu. Contoh dia bagi ghillah ni, durian macam ni biasanya memang akan dapat hasil, tunggu dia masak je. Tunggu masa je sikit. Sabar je dah. Tapi sabar-sabar pun ada benda terpaksa hutang.
boleh bagi gadai kat situ gunakan harta perwalian ni. Itu asal bicara kita. Dalam tu fiqh tu lah. Kita tak nak fikir masalah itu lah. Masalah nak fikir masalah apa? Masalah hutang gadai itu satu. Kita hutang dan gadai ni common punya masalah. Yang ni masalah waliul mal. Waliul mal menggadai pula. Bukan sebarang benda yang kita mengaji ni. Satu ngaji pondok ni yang tahu. Universiti pun tak mengaji macam tu. Mesti ni ngaji bodoh-bodoh je. Mula saya kutuk macam-macam. Dia orang ngaji biasa. Nak kata dalam sikit pun tak apa benda yang dalam ni tak tahu. Tu. Saya mula cerita orang PhD apa sikit kan. Cukup kan. Dah tak payah cerita dia mah. Buat tak faham nanti apa ngaji lain lah. Baik. Minaghillah ataupun hululidaini ataupun sampai tempoh hutang. Ataupun ada sampai tempoh hutang. Yang ni tempoh hutang ni bukan tempoh dia hutang. Tempoh hutangnya ni sampai tempoh orang lain berhutang kat kita, kat saya tadi. Kalau bagi contoh saya ada hutang kat orang. Dalam masa yang sama ada orang hutang kat saya. Masuk je bulan 10 ni, memang sampai dah waktu dia bayar. Dan memang dia boleh bayar. Dia orang kaya. Tapi dia jamin nak bayar bulan 10 ni. Saya pula di atas, dia kata nak bulan 10 lah. Saya kena tunggu. Saya punya belanja kena pakai. Saya beli hutang, ada benda saya terpaksa gadai untuk jamin bayar hutang saya. Tapi hutang yang orang hutang tu, dia memang nak jamin bayar bulan 10 ni. Yang tu istilahnya panggil hululudain, nisbah orang hutang kat saya. Sampai waktu dia bayar tu, dia bayar, saya boleh bayar hutang saya, barang gadaian tu lepas. Ya. Ni contoh darurah yang dia kata ada ghibtah zahirah. Ya. Tak faham pun, yalah, lebih lah. Satu baca kitab ni, baca, nak faham. Betul macam mana? Saya nak cerita apa masalah ni? Taswir masalah. Tu fiqah ni dia punya kemahiran nak ngaji lama ya, saya sebut. Saya pun makan masa lama. Saya bukan orang cerdik mana pun ni. Orang bodoh kat. Pasal dalam sekolah tu taklah periksa nombor 1 dah kan. Orang dah pandai-pandai keluar dah, lepas dan 3 dan 4 baru saya duduk nombor top 10. Masa saya dan 1 dan 2 dan 3 tak tercan duduk nombor 1. Nombor top 10 tak dapat. Nombor saya belah-belah. Bila habis saya punya zaman SRP, PT3 lah. Habis budak PT3 ni periksa, semua dah masuk asrama penuh apa-apa dah pilihan. Yang tinggal saya, sekolah kebangsaan. Satu saya boleh duduk top 10. Saya cerita apa ni? Nak kata saya bukan orang pandai mana kan. Makan masa nak faham tu. Satu ngaji tak boleh buat bodoh. Tumpu. Lagi apa? Masa rehat kena rehat. Saya sebut kat sekali lagi. Masa rehat kena rehat, jangan main. Tidur. Masa tidur kena tidur. Pasal apa? Masa mengaji kena tumpu. Saya sebut banyak kali dah tu tak? Saya sebut kan. Pasal apa ni? Pasal antara kegagalan kita masa menghadap kitab tu, kita tak tengok elok-elok. Nak dapat sekali lagi baca kitab, orang cerita sebiji-sebiji ni tak dapat dah. Hampa dengar saya cakap. Biar ngadap betul-betul tak telaah dah. Tak apa. Tapi masa ngaji tu, ngadap betul-betul. Pening pun pening lah. Biar kan. Tapi dengar. Apa lalu kan yang tu. Tapi teruslah mengaji. Ngaji sampai tempat ni. Hampa orang minta baca kitab atau aku pun ngaji tak apa nak terang mana. Tak apa. Baca je balik. Hampa baca nanti hampa datang balik dengar apa yang mengaji dulu. Oh yang ni aku ngaji tak faham dulu ni. Aku ingat lagi. Dengar lagi ustaz tu sebut gini. Padahal dia kata jangan tidur masa mengaji. Masa rehat. Tidur. Dia kata tidur. Dia tepuk meja 3-4 kali. 3-4 kali dia nasihat kat kami. Siapa kena tu nasihat kan. Tidur. Jangan main. Pasal apa? Nampak biasa je main. Anda relax je main. Tapi dengan tak tidur tu, yang tu letih, yang tu tak boleh tumpu masa belajar. Satu tidur. Masa rehat tidur. Masa kena tidur. Ni tengok tidur. Mula mesti. Nak kata tak mengaji. Tapi tak tumpu. Nak baca balik tak boleh. Tak faham. Memang kadang-kadang masa kita tumpu pun bukan faham. Tapi kita dengar fresh. Tapi tak boleh nak jalan lagi. Tak boleh nak proses lagi. Sikit nasihat itu. Itu contoh
yarhana. Saya nak sebut apa? Macam-macam kita punya level mengaji ni. Dobit, ada orang dobit je, dobit. Itu Wa an yartahina ala ma yuqriduhu au yabi'uhu muajjalan li darurati nahbin au nahwihi li luzumil irtihani hina izin. Baik, ni contoh ka an yartahina. Seperti memegang gadai ia. Ala ma yuqriduhu, di atas barang yang memberi hutang ia, memberi hutang, ma yuqridu, memberi hutang ia wali, hu akan ma an yartahina, pegang gadai ia wali lah. Kita masih cerita masalah tu, waliul mal ni. Cuma yang ni masalah bukan dia gadai, tapi dia yartahina, dia pegang gadai. Bila dia pegang gadai, apa faham? Mesti dia telah berhutang. Baik, ayat tahina. Tadi dia menggadai tak? Ni dia pegang gadai. Orang berhutang kat dia, silap sebut, sorry. Bila dia pegang gadai, ada orang berhutang dengan dia. Duit mana dia ambil bagi hutang? Duit perwalian dia. Ada orang nak berhutang dengan dia. Lepas tu dia bagi orang hutang. Kalau ikut mana boleh bagi tak? Melainkan disebut tu di darurah, antaranya ghibtah zahirah. Jadi bila dia bagi hutang kat orang, dia pegang gadai orang. Lepas tu satu masalah. Au yabi'uhu muajjalan, ataupun menjual seseorang hu akan dia susah sikit. Atau bukan daripada yang yartahina, atau daripada ma yuqriduhu. Okey. Jadi dia menggadai di atas, tadi dia berhutang, ataupun au yabi'uhu, menjual ia wali, hu akan dia ma, sesuatu yang dijual. Faham jual ni? Ya. Dijual ni, faham dijual ni, jual harta perwalian lah. Atau barang yang dia berhutang, dia hutang untuk dia ma yuqridu, beri hutang akan dia. Sat. Memberi hutang, ya. Ya, dia jual, ya. Dia jual harta perwalian dia. Jual muajjalan, bertangguh. Maksudnya jual tak tunai. Jual tu muajjalan, berhutang. Dia jual, jadi ada orang beli. Orang tu berhutang dengan dia. Jual apa? Jual tanah 10 hektar. 10 hektar tu perwalian dia punya. Dia jual 10,000 hutang. Bila hutang, orang tu bagi kedaian, okay, untuk jamin benda yang dia beli hutang tu. Boleh nampak? Tak ada masalah tu. Betul. Saya kata susah buat ni lah. Okey, lepas tu jadi dia jual harta. Nak cerita harta perwalian, aduh fokus kita tak nak sebut. Harta perwalian tu dia jual, hutang. Lepas tu ada orang bagi barang gadaian. Nak sebut tu. Jadi boleh ke dia jual harta perwalian ni? Kalau ikut asal tak boleh tak? Lila li daruratin. Daruratin tu macam mana? Li darurati nahbin. Nahbin tu tak kan? Kerana darurat nahbin nak buat jamuan. Asal mana nahbin? Nahbin ni jamu lah. Jamu ni buat kenduri lah. Macam mana pula buat kenduri boleh jadi darurat? Satu jamuan yang kita wajib jamu. Apa? Kenduri kahwin. Kenduri nazar tak wajib. Katalah nazar, tapi nazar 10 orang eh. Nazar apa? Tetamu datang kat kita 10,000. Kena pergi makan tak? Ke minta yuran? Ke minta bayaran? Nak mai kat kami ni, kami bukan ada makanan apa. Jadi nak mai ni, kami nak kena jamu.
Jadi kena bayar yuran seorang RM5. Macam tu lah kaedah Islam. Mendengar elok. Ni pun satu pelajaran tu. Ya. Macam mana nak buat? Minta bayaran ke? Ni tetamu nak main RM10,000 ni. Nak buat majlis esok ni. Majlis esok. Majlis nak bulan 10 ya, nak main RM10,000 ni. Oh, nak cari mana? Duit jamu RM10,000 orang. Besar pada kenuri kahwin tu. Boleh? Duit ada tak? Buat macam mana? Tak. Jadi satu hutang ataupun apa yang ada sekarang untuk dapat duit macam mana? Jual tanah. Tanah kita tak ada. Tanah apa? Tanah anak kita. Kita jual. Pasal apa? Saya tetamu nak datang RM10,000 ni. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Betul tak? Walaupun jamu roti nasi lemak aja pun. Contoh lah, takkan nak jamu nasi lemak. Yang nak mai pun siapa? Daripada India tu. Hyderabad. Dengar hal tu. Jual tanah ni, hutang, nanti jual pun dia tu hutang. Okey, contoh. Bila dia hutang nanti kita pegang gadai. Nak cerita contoh tu lah kan. Okey. Pasal apa? Pasal nak jamu. Satu, au nahwi atau seumpama nahwi darurati nahbin itu. Dobit dia tan darurah. Jadi kita dapat hal tu nak bagi contoh jamu, kenuri kahwin tak wajib. Rompakan. Kalau dia terjemah rompakan nahbin ke rosbin apa tak? Memang betul je. Arab dia nahbin juga itu. Yukrid yabi kasariqah. Mana asal? Mana rompak? Tak tahu. Kalau nahbin macam apa? Kalau darurati nahbin kerana kes darurah ada rompakan. Tasbih boleh belaka. Kerana nak jamu orang rompak, orang nak rampas tanah. Jadi orang nak rampas tanah kita. Jadi buat apa? Kita jual. Jadi dia tak boleh rampas. Kita jual pula dekat ketua Samseng. Berani pergi ambil kat dia. Kita jual tu tanah tu. Pasal apa? Ada orang nak rampas. Jadi tujuan tu apa? Supaya tanah kita tak dirampas. Contohlah kan. Dia tak ambil geran tu. Nak kau ambil kat dia. Lawan lah dengan dia. Klien dengan dia. Kau tak berani lah. Tu buat kedai bank. Jual dulu tanah tu. Okey. Jadi tasbih masalah nahbin. Mana jamu. Saya punya dobit ni jamu. Kuk tidur ke saya tak tahu. Kamu sudah tengok. Tengok nahbin, nahabar. Lari pun nahabar juga. Okey. Contoh dia bagi nahwi sadaqah, curi. Tu dia bagi contoh seumpama nahbin. Atau nahwi ya. Jadi apa-apa tasbih masalah tu lah. Nak fokus tak mana? Darurah tu. Jadi kita bukan saja-saja jual harta perwalian. Dobitnya situ. Tasbih masalah pergi ke sana mana pun. Lepas tu liluzumil irtihanihi na izin, kerana wajibnya memegang gadai pada ketika itu. Bila kita dah jual, untuk walaupun dia tak ada hutang nak bayar, dia beli pula tu hutang, tapi tujuan nak selamatkan tu supaya orang jangan rampas harta benda kita. Bila kita jual dia hutang, dia pula kena bagi barang gadaian untuk jamin dia nak beli tanah kita tu. Harus kita jual harta tu dengan hutang, pegang gadaian. Macam apa? Memang bila gadaian ni ada, pasti bayaran tu akan dapat. Yang tu darurah. Dan jamin harta perwalian ni takkan hilang, takkan rosak. Boleh. Itu masalah kita bicara dobit semua tu nak syarahkan di daruratin. Jadi liluzumil irtihan ini, kerana wajibnya dalam masalah ni bila kita dah jual tanah tu, takut orang rampas ataupun sebut jamuan apa tadi, kita terpaksa berhutang. Jual tanah ni untuk dapat duit. Lepas tu dia bagi barang gadaian. Bila bagi barang gadaian, memang apa yang kita jual tu, kalau tanah tu hilang sekalipun, bayaran dia pasti dapat. Pasal barang gadaian tu kita dah pegang.
sebaiknya ambil cek tanah balik kan. Tapi tanah yang dijual tu macam mana pun dengan rohnu kan dapat barang gadaian balik. Bila barang gadaian balik mestilah dia bagi mah ke kan, benda yang mahal jugalah untuk dijadikan gadaian. Dia beli tanah tu ataupun dia beli tanah ni dengan hutang, gadai kat tu, dia gadai tanah lain, jual tanah, dia gadai kat kita tanah lain. Jadi tanah ni pergi, tanah ini mari. Kita tengok tanah ni lagi bagus. Yang ni tanah ni batu dengan kayu je. Tanah ni minyak dan emas. Contohlah kan. Siap tanah kebun dan keluar hasil. Ni lagi bagus, yang ni ribtah zahirah. Tapi dia nak tu jual, hutang, pegang gadai benda yang ada ribtah zahirah. Siap. Ngaji ni dalam bab-bab taswir ni lah masalah. Kadang-kadang ada orang dia baca boleh, tapi taswir masalah tak betul. Susah juga. Tu nak mahir fiqh ni, masya-Allah. Memang makan masa, take time. Nak jadi alim take tak boleh. Tambah zikir dia jadi alim lagi tak boleh. Saja sebut itu siapa? Ada orang dia kata sampai tak payah ngaji, zikir aja nanti pandai. Orang tak lagi pandai ni. Try nak. Tu test muzakkar muannas sudahlah. Saya ramai ahli-ahli tarik ni. Saya sebut tu pasal saya duk cerita saya ngajar baru ni pun saya sebut lah. Guru hamba tak ikut saya ngajar amat, orang tak tahu lah. Pasal memang ada kumpulan ahli tarik macam ni. Dia kata pondok ni pun mengarut yang mengaji. Baik zikir. Siapa? Yang ni ilmu kulit aja. Kita nak isi dengan zikir makrifatullah ni semua boleh. Zikir je semua dapat. Try nak baca kitab tak ada baris kau baca tu ni. Bagi tasfir masalah ni. Baca tak payah baca hak Arab. Hang baca hak Jawi, hak Rumi tu. Untuk hang tasfir masalah. Faham tak faham? Hang zikir tak dapat. No, jangan cakap lebih kurang. Tapi jangan tak tahu kalau kita mengaji macam ni dalam masa yang sama ada hubungan dengan Allah Taala, minta sungguh Allah Taala, benda yang susah pun dia bagi mudah. Satu dalam masa yang sama kita ilmu zahir ni kena mengaji, batin pun kena berjalan juga. Kalau tak ngaji batin tu yang ilmu payah nak hafal, payah nak lekat, payah nak faham. Bodoh bohbi bahasa gitulah. Pasal apa? Pasal hubungan dengan Allah Taala yang boleh buat full time kita tak nak buat. Ini masalah juga ni. Baik, walau kanatil ainu marhunatu juz'an musya'an au ariyatan. Asal matan kalau tengok yasihu rahnun bi ijab wa qabul min ahli tabarru'in walau ariyatan. Tu asal matan. Tu nak baca matan macam ni hampa mesti balik tengok matan baru nak boleh faham. Kalau tiba-tiba baca itu hampa tumpah punya baca. Jadi asal sah gadai dengan ada ijab qabul mesti ahli tabarru' walau ariyatan walau kanal ainul marhunah, sekalipun ain yang digadai itu dia ariyatan adalah benda ariyah. Apa ari? Apa? Bukan makna kosong. Sini bukan makna kosong. Oh, al-ari anil awamil lafziyah ya. Bukan. Ariyah pinjam. Gadai. Sekalipun dia pun barang gadaian juga. Walau kana ariyah. Ijarah sewa, ariyah pinjam. Sekalipun dia barang pinjam. Ariyah pinjam. Ariyah pinjam. Bukan telanjang ni, bukan makna kosong, bukan. Pinjam, benda pinjam. Benda pinjam. Cuma benda pinjam mana? Duit benda pinjam. Tak ada mantan sebut tak? Apa mantan tu? La, situ je. Bisyarti ma yadurru ka'allam. La bisyarti. Oh, tu lain lah. Asalnya walau ariyatan, sekalipun benda yang digadai itu adalah ariyatan, benda pinjam. Barang pinjam. Barang pinjam. Kita pinjam barang tu untuk dijadikan gadai. Boleh. Pinjam untuk gadai. Cuma kalau seingat barang kita pinjam nak buat gadai, mesti minta izin daripada tuan punya milik untuk dijadikan gadaian. Kalau tak boleh tak?
Sebab bila kita gadai, asal kita bila barang pinjam, kita hanya boleh ambil manfaat daripada barang kita pinjam. Kita hak tu ya, tak boleh nak pinjam orang lain pun tak boleh. Kalau gadai macam mana? Dia sebut royah tu, boleh dibuat gadai sekalipun barang kita pinjam. Cuma barang pinjam boleh buat gadai dengan syarat memang diizinkan oleh malik, yang malik asli dia, pemilik dia tu izinkan dia untuk kita buat gadai. Boleh. Tengok dari syarah. Yang dia asal nak sebut, pergi pahamatan tu dulu. Tengok dari syarah. Walau lau ni kita belajar nahu. Macam mana lau ni satu ada syarat yang kebiasaannya kana dan isim dia mahzuf. Biasanya lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata iltamis walau khatiman min hadid. Lau ni kebanyakannya wa ba'da lau lah wajiban hasbul khabar, itu laula. Tapi kalau lau, banyaknya isim dia mahzuf. Isim dia dengan kana tu mahzuf. Kana dan isim dia mahzuf selepas pada lau. Tu nahu ni sepelajaran sikit. Sambil-sambil je. Asal nak faham fiqh. Tapi tak faham tu, tak faham apa pun dia tak. Okey. Jadi lau tu yang kita walau kanatil ainu marhun, itu sekalipun adalah ain yang digadai itu juz'an musya'an, adalah juzuk yang musya'. Satu lagi istilah nak ambil faham. Juzuk musya'. Musya' ni apa? Musya' ni juzuk yang belum ditentukan secara tentu hak milik kita daripada juzuk yang bersyarikat. Dipanggil juzuk musya'. Boleh? Faham? Contoh ayah kita meninggal. Lepas tu dapat paraid. Adik-beradik, katalah kita dua beradik dengan kakak kita. Kakak kita akan dapat satu bahagian, kita dapat dua bahagian. Tanah tu misalnya 9 ekar. 9 ekar tu mana kita punya? Dua bahagian tu yang mana? Daripada 9 ekar tu lah, mana satu? Mana-mana boleh sepadan. Boleh buah batu tak mana-mana tak? Nak bagi sepadan tak mana tu. Dua bahagian daripada 3 bahagian yang tanpa pasti itulah dipanggil musya'. Juzuk musya'. Boleh? Faham? Misalnya ayah kita mati, tinggal bangunan 9 tingkat. Bagi-bagi peraid, katalah dapat seorang satu bahagian. Katalah 9 beradik lelaki, senang itu. Bila 9 beradik lelaki, yang lain tak ada waris. Jadi dapat seorang setingkat lah. Contoh mudah lah. Mana setingkat yang kita punya? Tak tahu. Boleh tahu tak? Tapi akan tahu akan datang lah. Bila ditentu. Undi ke apa kan? Tapi sekarang dah undi belum? Belum. Kita punya tak? Kita. Mana satu kita punya? Juz'an musya'an. Itu dia panggil musya'. Lu nak ambil lurah musya' tu. Boleh? Yang ni juga kalau kita belajar bab wakaf, ada istilah musya' lagi. Pasal jumpa depan ni istilah ni musya' ni bukan lani lah. Bukan lani lah. Kalau ni kali pertama jumpa, satu hal. Ke depan nanti jumpa musya'. Saya pun bukan saja-saja nak pergi hafal musya' tu. Dulu pun saya pun susah nak telan kalimah tu. Jumpa main 5 kali, 40 kali, 50 kali, terror kalimah tu. Hampa aku kali pertama. Musya'. Contoh musya'. Contoh. Dia ada hukum ni. Tambah bab wakaf kan. Contoh. Tanah 10 ekar. Kita punya habuan katalah 2 ekar. Kita nak wakaf jadi masjid. Aku wakaf tanah aku jadi masjid. Yang mana? Sah tak sah wakaf? Sah. Tak takyun lagi? Sah. Walaupun milik tu tam lah kita punya. Tapi dia dalam juzuk musya' sah wakaf. Cuma nak pergi itikaf kat mana? Orang tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. Pasal apa? Tanah pun tak tentu. Bila tak tentu, tak boleh sah itikaf. Untuk orang haid boleh masuk dalam tanah 10 ekar tu? Boleh. Pasal apa? Tak tentu dengan satu mana yang haram, mana tempat yang ada di masjid. Dan pula tu belum binaan apa lagi. Okay. Yang tu pun ada hubungan masalah wakaf. Nak cerita nak ambil perkataan musyak tu ya. Musyak.
Masya Allah. Jadi suatu contoh dia kata, jadi benda ain tak pasti ke, memang ada kita punya, bolehlah untuk kita gadai sekalipun ni juz'an musya'. Okey, siap. Sebut situ asal. Tapi yang tu tak ada dalam matan. Tu syarahnya. Yang matan ni au ariyatan. Tu asal matan. Ataupun ariyah, ataupun benda pinjam. Pinjam ni wa illam yusarrih bil lafziha. Sekalipun tak mentasrih ia. Faham tu? Mu'rin, orang yang beri pinjam ni, sekalipun ataupun tak mentasrih, belum memperjelas oleh Malik bilafziyah dengan lafaz ariyah. Dia tak takyun pun lafaz pinjam tu. Khasnya pinjam dengan nak bagi kita gadai pula. Contoh, ka'an qala lahu malikuha. Seperti bahawa berkatalah lahu li rahin, bagi orang gadai ni, siapa yang qala ni, malikuha, oleh maliknya, malik ariyah, malik barang yang kita pinjam tu. Dia kata apa? Irhanha biadaika. Kamu gadailah akan dia ke ariyah ni, bidai nikah tu. Bukan bidai, ya, biadaika, bidai nikah, dengan sebab hutang kau. Jadi faham tu, mesti ariyah yang diberi izin, mesti je. Dia mesti kait tu. Kalau tak semata-mata ariyah tak boleh. Tapi dia nak royah kan, boleh gadai sekalipun barang yang kita jadikan gadaian tu barang pinjam, tapi pinjam yang tuan dia dah bagi milik, dah bagi izin untuk kita buat gadai. Baru boleh. Kalau ikut asal pinjam kita tak boleh milik, tak boleh gadai. Mesti nak gadai ni kita malik. Kita tak malik, kita pinjam, tapi bila malik izin, ariyah pun boleh buat gadai. Tu dia punya kaedah dia. Tu baca fiqah dah habis, dah faham, nak ambil disiplin dia, apa dia. Daripada apa hukum disebut tu, kita boleh buat format. Pop, ini format dia. Li husulit tawassuqi biha. Baik, pasal apa boleh buat gadai dengan barang yang kita pinjam, yang diizin oleh tuan malik dia untuk kita buat gadaian. Kerana hasilnya at-tawassuq, li husulit tawassuqi biha. Kerana hasilnya kepercayaan atau perteguhan, tawassuq, wasiqah, dan wasiqatan bidain, jaminan biha bil ariyah, dengan sebab barang yang kita pinjam. Sebab barang yang pinjam memang bukan milik kita, tapi bila malik tu izin, malik tu telah beri satu perteguhan, dia izinkan untuk barang pinjaman itu dibuat gadai. Kuat tak kuat? Kuat, pasal malik izin. Satu mesti ariyah ni, ariyah yang ma'zunah mimalikiha. Dia bagi, macam mana kita boleh faham tu? Pasal dia bagi contoh ka'an qala irhanha tu. Maksudnya dia bagi izin. Wa yasihu i'aratun naqdi lidzalika 'alal aujuhi. Dan sah kata dia meminjam, memberi pinjam duit. Naqdi ni asal istilah fiqah, naqdi ni mas perak, dinar dirham. Sah pinjamkan duit, pinjamkan mas perak, lidzalik, demikian itu ariyah. Boleh. Okay, bahasa kita hutang ada. Ni bukan hutang, apa? Pinjam. Pinjam ya, mas perak dia. Apa? Ni gadaian saya. Duit mas perak, dinar dan dirham ni. Alal aujah boleh. Kalau ikut, kita hutang lah. Tapi atas nama ariyah sah. Bila pinjam jumpa, yang tu pegang gadaian, kita dah selesai bayar hutang kita ni, ambil gadaian tu balik, pulanglah balik dekat tuan yang kita pinjam. Tu pun dengan syarat sama. Pinjam dengan malik izin dekat kita untuk kita guna barang pinjam tu untuk digadaian. Bisa pinjam nanti kan, dia kata, mana kau pinjam duit aku? Yang ni antara bab boleh pinjam duit. Boleh pinjam dinar dirham, boleh pinjam. Pinjam. Boleh pinjam untuk pinjaman tu gadai kepada satu hutang. Yang tu boleh pinjam. Kalau pinjaman bank, duit ni tak boleh pinjam. Maksud apa? Pinjam hak ni bayar duit lain. Tapi kalau gadai ni, kita pinjam duit ni, ataupun jadi 100 dinar ke, lepas tu pulang esok, dinar tu juga yang ni untuk pinjam nak buat gadaian. Tu sah pinjam.
Hampa ingat masalah ni, hampa boleh cerita ke orang masalah fik, masalah boleh sah pinjam macam ni. Ingat Fathul Mu'in juzuk yang ketiga, muka surat ni dalam masalah rahnu. Macam mana? Orang dengar cirit dia, ingat sungguh budak ni mengaji. Mahal ni masalah ni. Saya mengajar tu, saya kata berapa kali ni mengaji dan mengajar. Macam mana? Bukan semua masalah saya ingat dalam kepala. Lagi mengaji tu kan, lagi mengaji, lagi ulang macam mana? Lagi ada pencerahan tentang ni. Lagi walaupun kita sekadar baca, saya bukan dan telaah ni. Saya bukan telaah pun. Baca je lah. Nak mengajar telaah, tengok sikit. Masalah yang tak ada nak telaah. Tapi berani baca saya apa? Pernah lalu lah, pernah mengajar dan mengaji. Tu yang kalau ada dobit pun, pakailah dobit apa yang ada. Okey, siap. Baik, kata dia wa in mana'na i'aratahu li ghairi zalik. Sekalipun jadi masalah dia kata ala aujuh ni boleh sekalipun mana'na kami menegah. Kami ni ma'syar Syafi'iyah. Kami ni kumpulan dalam mazhab Syafi'i ni, kaedah kita tegahkan i'aratahu, pinjamkan dia naqdi li ghairi zalik, lain daripada masalah itu, masalah rohni, masalah gadai. Pinjam duit untuk lain pada gadai tak boleh. Pinjam ni maksudnya ambil buat manfaat. Pinjam wakaf tak boleh. Pinjam tapi jadi hutang. Pinjam untuk tak boleh. Pinjam untuk sewa tak boleh. Pinjam untuk gadai boleh. Tapi dengan syarat malik dia mengizinkan. Boleh. Ini kaedah kita Syafi'iyah. Jumhur kata tak boleh pinjam untuk lain daripada masalah gadai. Pakai sendiri memang boleh lah asal pinjam. Tapi pinjam untuk sewa, pinjam untuk lain-lain muamalah semua tak boleh. Melainkan pinjam untuk gadai. Siap. Fa yasihu rahnu mu'ariyan. Tak kena. Fa yasihu rahnu mu'arid bi izni malikin bi syarti ma'rifatil murtahinah. Baik, maka sah. Tafriq masalah kaedah itu. Sah gadaikan mu'arin. Baca kan intofat. Gadaikan mu'arin, gadaikan barang yang dipinjam. Tapi pinjam ni tak kena gadai. Yasihu rahnun. Bukan tentang pinjam. Rahnu, gadai bi izni malik. Dengan izin malik. Bukan pinjam dengan izin malik. Tapi rahnu bi izni malik. Ta'alluq bi izni itu betul. Bi syarti ma'rifatihi murtahina. Dengan syarat mengenal ma'rifati, mengetahui oleh malik murtahina akan siapa pegang gadai. Pegang gadaian tu siapa? Dia tahu. Orang ni pegang gadai. Okey, tak apa. Aku percaya. Pinjam ni untuk gadai. Tak apa, gadai tak apa. Jadi gambar gadai. Mesti malik makrifah, tahu siapa murtahin. Murtahin orang yang pegang gadaian. Tentu dalam matan pendek. Jadi tak dapat tidak kena syarah. Yang ni kata hukum fiqh kalau dalam kepala kita baca matan memang tak silap. Wa jinsad dain ma'rifatal murtahina wa jinsal dain, dan mestilah malik ni tahu jenis hutang wa qadrahu dan qadar hutang. Pasal dengan dia tahu itulah baru dia berani jamin apa benda yang orang pinjam untuk dijadikan gadaian. Kalau amount dia sampai 2.6 bilion kalau macam mana? Oi, tumpah aku katanya banyak sangat tu. Saya silap tak pulang. Jadi mesti syarat malik tahu jinsan dain wa qadrahu. Baik, na'am fil jawahir law qala lahu irhan indi bima syi'ta soha ayyarhanahu bi aktsara bi qimatihi. Intah. Masih masalah ni. Qala, berkatalah sahibul jawahir, pengarang kitab jawahir, dalam kitab jawahir. Jawahir ni bukan Jawahir Bukhari. Jawahir kitab fiqh. Siapa tak ingat? Ada duit? Kalau arwah Tok Guru disebut Jawahir, siapa pengarang dia? Dia sebutlah Anwar. Saya, kita kurang tak apa peduli lah tu. Kau sebut pun empat dobit lah, apa tak kerti. Sedap bubuh tu gambar. Padahal carilah siapa pengarang kitab Jawahir.
Kalau boleh Google yang Arabnya memang sebut Sahibul Jawahir. Jadi siapa dia? Cik, kitab siapa. Mesti kitab fiqh. Lau qala lahu, kalau berkatalah seorang lahu bagi seorang lain, kita irhan indi. Irhan abdi bima syi'ta. Kau gadaikanlah barang hamba aku ni. Irhan abdi. Kau gadaikanlah hamba aku bima syi'ta dengan apa yang kau nak. Maksud ma syi'ta tu apa ma syi'ta? Bukan kaifa syi'ta, ma syi'ta. Ma syi'ta mana lain. Jadi ma syi'ta ni apa? Barang yang kau nak ni umum lah. Ada makna kaifa, ada makna hal, ada makna ain, ada makna dain, sah. Ma syi'ta. Kalau kaifa syi'ta lain. Ma ni dia menunjukkan ain. Ada ain. Besar dia menunjukkan mahiyatu syai'. Yang tu umum mantik nak fahamkan makna ma, makna man, makna aina, makna kaifa. Ada makulat kam, makulat kaif, makulat aina, makulat manfa'ala, ma'af'ala. Ngaji ilmu suku lain pula lah. Nak faham murad tu, murad ma syi'ta. Okey, dia kata apa? Soha an yarhanahu bi aktsara min qimatihi. Jadi kalau disebut ma syi'ta tu, ma ni hal. Boleh faham hal tak? Antara ma syi'ta ni kata dia sah bahawa menggadai seseorang hu akan makzun kata dia minar rahni, benda yang dah diizin ataupun abdi tadi. Yang gadaikan abdi tadi, hamba orang yang diberi hak kita tadi, bi aktsara min qimatihi, dengan yang lebih mahal daripada harga pasaran dia. Katalah hamba tu dia lelaki, harga dia 20,000. Kita jadikan barang gadaian untuk hutang kita yang 40,000. Gadai hamba ni. Dia kata sah. Pasal apa? Izin ma syi'ta. Walaupun hutang tu lebih besar daripada barang gadaian. Sah. Ma syi'ta. Yang ni pun belakang ni jumpa kita pasal kaedah. Bila orang izin, kita kena faham itlak bahasa dia izin. Kalau dia bahasa macam ni, ma syi'ta makna lain, kaifa syi'ta makna lain, man syi'ta atau man syi'ta. Man syi'ta orang yang kau kendaki, bukan ma syi'ta. Jadi mana-mana izin tu kalau tak disebut dengan spesifik, wajib pakai atas huruf selalunya diizin dia mana. Yang tu pun nak uraian panjang lagi, banyak sangat. Cukup. Satu ngaji muamalat ni antara bab-bab saya ngaji dulu kalau arwah Tok Guru dulu patih. Pasal kita tak biasa ngaji muamalat. Mula-mula terhadap ngaji muamalat dah mula-mula buat baik lah. Dia dah pergi semua dah, gadai semua ni. Dia dengar melengong, aku ingat senang je buat baik ni. Ingat ijab kabul apa, pandai jadi ahli ulama lah. Punya benda dia cerita Baca pula kitab Buruk Masail. Masa tu ngaji masjid. Buruk Masail kami masyhur panggil kitab Far'on. Far'on. Orang pergi buka kitab Buruk Masail tu. Tiba-tiba je Far'on. Dia tu bukan cerita benda ijma'. Semua Far'on. Semua buruk. Far'on. Satu lagi kitab yang baca kat masjid. Seminggu sekali baca kitab tu. Selain pada Buruk Masail, apa kitab tu? Kashful Lisam nama dia. Sama juga. Far'on. Kami panggil kitab Far'on. Maksud apa? Semua nama tu Far'on aja. Far'on je menjual ia dengan harga lebih banyak. Dia terus terhadap. Carilah kau apa benda masalah. Taswir lah masalah. Itu yang saya dah pernah terima lanyak dan hentakan dan terbiah baca kitab yang macam tu. Satu tak heran baca macam ni. Biarlah baca, tak apa. Masalah bisa, tegal biasa. Jadi hampa pun kena nyantur tak. Tak faham pun biar. Ngaji tengah hari pula. Saya ngaji tengah hari tu. Zuhur. Dengan kitab payah. Bahasa Tok Guru yang pelan. Bahasa dia kuat hulu. Dan dia tak cerita macam saya cerita satu ni. Ngaji kena macam tu. Terpaksa tak dah pegang telinga macam ni. Nak faham. Yang tak boleh faham tu yang jadi macam ni. Kau faham macam tu kan. Saya tak heran lah. Dah tidur dah kan. Tapi jadi letih tu. Tak apa biarkan. Sebenarnya letih dalam mengaji tu sebenarnya tu berkat tu. Wa anzalas sakinata alaihim. Macam mana? Fa asabahum biqammin.
Para sahabat lepas perang boleh tidur. Tu rahmat ni. Hangpa ngaji tidur ni rahmat. Pasal fa'anzala sakinata alaihim. Saja saya bagi ayat tu sikit. Kena bagi basyirah macam tu juga. Baru gembira sikit, baru busyra lakum. Kalau tak duk nazir je. Ya sah ayyarhanahu bi aktsara min qimati. Intah. Siap. Dia nak cerita tentang tu je. Maksudnya sah untuk kita pinjam, orang tu pula bagi gadai. Pula tu sepatutnya masyita ni bagi izin, harga dia lebih daripada harga hamba pun tak apa. Tak apa. Sekalipun nanti dia tengok hamba tu tergadai dengan tak ada apa pulangan kepada tuan yang bagi izin pinjam untuk hutang, untuk gadai. Walau ayyana qadran. Cukup dulu tu. Ada memang ada dalam bentuk ini, ada bab-bab kita baca berat, beban, cukup. Satu masalah. Faham satu masalah tu pun besar rahmat tu. Betul. Ada soalan? Boleh. Sambil ngaji tu kawaid hamba kena kutip. Yang ni yang kata mengaji fiqh sambil tu hamba ambil kawaid dia. Apa dia barang gadai dengan yang izin barang pinjam boleh digadai, hamba tani melainkan apa simpan saja. Tu tulis dengan perkataan sendiri. Tulis mahal ni apa dia, ada apa lagi yang kena ingat. Itu pun salah satu kawaid mengaji. Apa benda yang dah didengar dengan kawaid tu dah ambil faham, tulis. Nak simpan dalam ni, kerana simpan sini dia tak boleh nak ingat tau. Tulis tu pasal di ulangan dia tak apa yang nak simpan dalam kepala. Lagipun dah tercatat ni. Esok dapat je nak buka tengok little bit. Ustaz. Ada. Nombor 1, nombor 2. Tapi tak cukup tulis ni, tulislah nombor 4. 4 ni 4 sini. Itu orang kena ajar agak cara dobit tu. Tulis tu nombor 4 tulis. Nampak saya kitab saya ni saya tak banyak dobit dah. Masa ni saya dah profesional lah. Yang kitab ni. Apa nak tengok kitab saya penuh dobit, kitab tafsir jalan lain. Tok guru baca, dia profesional lah. Dia dah berapa kali khatam baca. Saya tak ingat masa saya ngaji tu dia khatam kali ke berapa dan kali berapa dia baca jalan lain di pondok. Jalan lain 2 tahun 2 tahun setengah khatam 30 juta. Tapi macam tu dia baca. Nak tengok nanti saya buat jalan lain saya. Ni penuh ni. Tak ada ruang kosong sini. Ni. Ada yang terpaksa ambil lekat satu kertas lain A4 lipat tu lebih. Dan tulis kena cepat ke dah lambat. Cakap laju Nombor 9, nombor 16. Ada dobit tu sampai nombor 35. Nombor 35 sini. Tengok dengar guru dengan laju macam tu. Nampak kena ada profesional macam tu tau ngaji. Saya ngaji macam tu dulu. Tu saya nak tunjuk apa jalan lain tu. Jalan lain saja yang saya buat macam tu lah. Perhatian besar. Sampai nombor 35 pun ada. Bayang tengok satu muka surat ni dobit 35. Setiap kataan tu dobit dah. Nombor 1. Nak tulis ni tak boleh. Macam kan nak tulis celah tu. Tulis nombor 9. Nombor 10. Sini 10. Antara yang kosong ni nombor 10. Antara ni 10 sini. Nombor 11 dah. Dia duduk kerang. Dengar tulis. Dan pastikan tulisan boleh dibaca. Tu wajib membaikkan soalan, membaikkan tulisan. Satu dalam taklim ada nasihat kan. Setiap orang wajib membetulkan dan baikkan tulisan dia kerana tak menyebabkan tak menyesal di hari tua. Dulu ngaji tak faham. Bila ngaji faham, dapat syarah betul, baru faham. Padat lah menyesal siapa. Dobit ada. Tulis apa tu? Rupanya duduk garis tu. Salah tidur satu. Tengok penuh ni mesti tidur saya ngaji ni. Ya memang hamba akan terkenang oleh apa saya cakap. Siapa mengaji pondok dengan format macam mana kita mengajikan Tok Guru tu, macam tu lah format hamba akan lalu pun sampai lah. Situ lah berhenti. Jarang saya nak cerita macam ni lah. Kadang ada tempat-tempat yang sedang saya tak syarah macam tu. Saya ngaji arwah batin pun macam tu lah. Sama, ada tempat-tempat bila ni ada cerita. Masa tu dia terubat sikit. Susah-susah kan. Apa?
baru kita tahu cara belajar. Kalau tak rasa satu format je lah, satu style lah, senang je. Jumpa tempat susah baru ada akhir. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah